bila kita sebut tentang perspektif dan persoalan tentang kerjaya. Kerjaya ini adalah daripada kata kerja dan digabung dengan kata jaya. Dan sememangnya inilah harapan yang ingin kita alu-alukan. Sesiapa pun yang mempunyai kerjaya dalam apa jua bidang, dalam apa jua sektor, kita nak kerja kita ini mencapai kejayaan. Sama ada yang kita ingin-inginkan ataupun yang kita damba-dambakan. Lalu digabungkan kalimah ini membentuk perkataan kerjaya. Siapa pun yang bekerja, dia tak mahukan kegagalan. Siapa pun yang bekerja, dia tak mahukan kemusnahan. Kita nak dalam setiap gerak kerja kita adanya kejayaan. Itulah impian bagi semua manusia dan semua orang. Bila sebut kerjaya dari perspektif Islam, kerjaya ini bolehlah kita simpulkan sebagai satu gerak kerja, satu aktiviti, satu pertumbuhan dalam diri untuk membentuk satu komuniti di dalam masyarakat, mengikut keahlian, mengikut kepakaran dan mengikut prioriti-prioriti yang sedia ada. Kita tidak boleh untuk menganggap bahawa kita mampu untuk melakukan semua tugas, kita mampu untuk menggalas semua amanah dan kita mampu untuk menguasai semua benda dalam dunia ni. Allah dah tetapkan kepada kita sebagai manusia masing-masing ada keistimewaan yang tersendiri. Masing-masing ada kelebihan-kelebihan yang tersendiri dan kita tidak boleh menafikan. Di sebalik setiap kelebihan dan istimewa tadi, Allah juga menyelitkan kepada kita kelemahan-kelemahan. Allah juga menyelitkan kepada kita kekurangan-kekurangan. Supaya kita ni tidak sombong dengan orang lain, supaya kita ni tidak bongkak dan takabur dengan orang lain. Seolah-olah semua benda dalam dunia ni aku seorang saja yang tahu. Seolah-olah semua benda ni aku seorang saja boleh kuasai. Tapi atas dasar adanya istimewa dan lebih, atas dasar adanya lemah dan kurang inilah kita semua manusia bercantum. Kita semua manusia bersatu. Kita semua manusia bekerja sama dan membentuk perpaduan, menggunakan kelebihan-kelebihan dan keistimewaan yang kita ada dan miliki ini untuk membangunkan sesuatu dengan lebih baik. Bagaimana kita melihat dan memandang lemah dan kurang tadi, masing-masing akan menampung, masing-masing akan cuba menutup lemah dan kurang tadi dengan keahlian dan bidang masing-masing. Saya hebat tang ni tapi saya ada kurang tang ni. Tuan-tuan hebat tang tu, tuan-tuan ada kurang tang tu. Hak mana saya lebih, saya akan tampung dan bantu kelemahan tuan-tuan. Hak mana saya kurang, tuan-tuan pula bantu tompang dan hilangkan kelemahan-kelemahan tersebut. Inilah kita kata integrate. Inilah kita kata perpaduan untuk kita mencari kesempurnaan. Bila kita memahami ini, dalam setiap bidang tugas pastinya akan ada permasalahan. Kita tidak boleh menginginkan dan mendambakan dalam setiap gerak kerja kita ni semua komplit, semua sempurna. Kita nak semua berjalan dengan lancar, susah. Kita nak semua berjalan dengan baik, payah. Pastinya di setiap perjalanan gerak kerja kita, dalam apa jua bidang, apa jua sektor, dalam mana-mana kerjaya yang kita pilih, pasti ada perjalanan yang kita panggil suka dan duka. Ada time kita bekerja dengan begitu happy dan gembira pada hari-hari tertentu. Ada time kita bekerja dengan penuh impression, penuh tekanan. Ada masa kita bekerja dengan pasif. Ada masa kita bekerja dengan aktif. Ini adalah hidup. Ini adalah gaya manusia biasa yang Allah bagi. Kita akan lalu semua benda ni. Tak mungkin kita akan lalu setiap kehidupan kita komplit gembira 24 jam. Tak mungkin sempurna 24 jam. Pasti di celah-celah tu ada halangan. Pasti di celah-celah tu ada gangguan. Pasti di celah-celah tu ada tekanan.
Ini adalah kehidupan biasa, bukan sahaja dalam kerjaya, bahkan dalam kehidupan harian yang lain. Bagaimana kita nak mengatasi semua ini? Ulama-ulama dahulu, bila mereka membicarakan tentang perspektif dari sudut Islam, ada beberapa perkara yang mereka gariskan untuk kita memahami dengan sebaik-baiknya. Dan hari ini saya ingin berkongsi opinion ataupun pendapat dan pandangan daripada tokoh-tokoh Islam ini, bagaimana kita nak menggerak dan mewujudkan sesuatu benda yang lebih baik dalam bidang yang kita ambil, dalam bidang yang kita ceburi. Yang pertama sekali, ulama-ulama membicarakan tentang konsep kesempurnaan. Inilah yang disebutkan sebagai al-itqan. Tetapi mana-mana pun tokoh yang membicarakan tentang kesempurnaan, dia harus difahami dengan pemikiran yang jelas, pemikiran yang terbuka. Sebab hakikatnya mana-mana manusia, tak kira di mana tingkatan dan level dia berada, dia nakkan kesempurnaan dalam kehidupan dia. Tetapi sebagai seorang Islam, kembali kepada konsep tauhid kita, kita harus meletakkan yang maha mutlak kesempurnaan tidak lain dan tidak bukan ialah pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang maha segala-galanya, dialah yang maha sempurna, tiada cacat, tiada cela, tiada aib dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Tetapi walaupun manusia membiasakan diri dan lidah-lidah mereka menyebut tentang kesempurnaan, apa sebenarnya yang kita miliki ataupun kita dapati daripada sesuatu pekerjaan ataupun usaha ini, kalimah kesempurnaan itu masih ada cacatnya, masih ada celanya, walaupun kita menyebut-nyebut tentang kesempurnaan. Ini kita harus akui kerana kita dijadikan Allah sebagai manusia, kesempurnaan kita tidaklah sempurna. Sempurna kita tidaklah komplit, sempurna kita tidaklah mampan. Tetapi apa yang terarah kepada apa yang menjadi pandangan dan pendapat tokoh-tokoh ulama ini ialah kita perlu dalam setiap gerak kerja kita, dalam setiap bidang kita, dalam setiap jabatan kita ataupun sektor kita, hidup kita setiap hari mesti terarah kepada konteks tadi. Maksudnya dalam sedar kita ni ada lemah, dalam sedar kita ni ada kurang, tapi kita sentiasa memperbaiki kekurangan-kekurangan dan kelemahan tersebut untuk menjadi yang lebih baik. Kalau hari ini kita kurang, kita belajar tentang kekurangan kita. Kalau hari ini kita lemah, kita belajar tentang kelemahan kita. Kita nak tutup lemah tadi, kita nak tutup kelemahan tadi, untuk kita menjadi seorang individu yang lebih baik dalam bidang dan kerjaya yang kita sedang pegang. Tak ada orang yang diri dia ni dia nak maintain, aku ni dah memadai, aku ni dah cukup dengan apa yang aku buat. Biar maintain macam ni, jangan lebih, jangan kurang. Ini adalah satu pandangan yang pasif, bukan pandangan yang proaktif. Kerana dia berasa apa yang dia ada, apa yang dia sumbangkan, apa yang dia miliki itu sudah memadai, tak lebih dan tak kurang. Tetapi seorang yang beriman, seorang yang sentiasa mengejar kecemerlangan dan konteks kata kesempurnaan tadi, dia akan meninggalkan apa yang disebut lemah, dia akan meninggalkan apa yang disebut kurang, dia akan meninggalkan apa yang disebut lebih kurang, dia akan meninggalkan apa yang disebut berpada dengan yang ada. Tetapi dia sentiasa berjalan, dia sentiasa berlari dan terus mengejar kesempurnaan dan kecemerlangan. Orang Islam dan beriman, dia akan berusaha untuk merubah ke arah sesuatu yang lebih baik, bukannya berpada dengan apa yang dia ada dan miliki sekarang. Walaupun kita sedar sebagaimana yang saya sebut di awal tadi, kesempurnaan itu bukanlah mutlak sebagaimana milik pencipta kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita menilai konsep kesempurnaan hari ini,
Mungkin kita boleh bayangkan dengan adanya anugerah-anugerah tertentu, dengan adanya penilaian-penilaian tertentu, mungkin ke atas sesuatu jabatan, mungkin ke atas sesuatu syarikat, mungkin ke atas penilaian diri individu sendiri. Dan hari ini kita namakan sebagai award-award tertentu. Syarikat terbaik contohnya di negara Malaysia tahun ni, jabatan terbaik di negara Malaysia tahun ni, tokoh pekerja cemerlang. Dan ini adalah sesuatu yang baik untuk meningkatkan kualiti kerja pekerja itu sendiri dalam apa jua sektor. Benda-benda ini boleh menarik dan menaikkan semangat untuk kita memperbaiki mutu dan kualiti kerja. Tetapi ingat, setiap award-award, setiap anugerah-anugerah itu cuma penilaian mata-mata manusia. Walaupun itu baik dari satu sudut, tapi itu bukanlah kesempurnaan mutlak dan hakiki. Mungkin kita kata hari ini kita dianugerah sebagai tokoh pekerja cemerlang. Oleh siapa? Oleh tuan kita, oleh bos kita, oleh majikan kita, oleh orang atasan kita. Dan hari ini kita rasa berbangga dengan anugerah-anugerah dan award tersebut. Sebagai rakan sekerja, kita juga turut bangga dan mengucapkan tahniah kepada mana-mana kawan, mana-mana rakan sekerja yang menerima anugerah masing-masing. Tetapi kita kena ingat, penilaian yang dibuat ke atas kita itu juga daripada mata-mata manusia yang tidak sempurna secara mutlak. Kita ni lemah, kita ni kurang, tak sempurna. Tapi yang menilai kita untuk menerima anugerah ini adalah juga orang yang sama tarafnya dengan kita. Maksud saya mungkin level pada darjat dan pangkat beza. Kita pekerja bawahan, dia bos, itu beza. Tetapi dari sisi nilai kemanusiaan, mereka yang menilai kita tadi orang yang punya kelemahan. Walaupun orang yang sama letakkan award-award tertentu, orang yang sama meletakkan grade-grade tertentu, orang yang sama meletakkan CGPA tertentu, mereka yang meletakkan nilai ni pada orang lain, mereka sendiri bukan sempurna. Mereka sendiri tidak mutlak kesempurnaannya. Bahkan kita kena ingat dalam gerak kerja, ini adalah satu tuntutan. Ini adalah satu anugerah. Tapi satu lagi yang kena ingat, siapa penilai mutlak kita? Who is it? Yang kita sebut tadi yang tak ada cacat celah. Tolong ingat satu benda lagi naik ke atas. Inilah konsep tauhid orang yang Islam, orang yang beriman. Memang ini penilaian manusia. Alhamdulillah, Allah bagi, bos bagi, kawan-kawan bagi. Tapi yang sebenarnya kecemerlangan hak aku dapat atas dunia di mata orang lain ni, adakah juga bernilai cemerlang di sisi Allah di mahsyar kelak? Mungkin kita boleh bangga hari ni, oh aku cemerlang, aku hebat, tiap-tiap tahun terima. Tapi di mahsyar di sisi Allah kelak, adakah benda tu bernilai cemerlang juga di mata dan di sisi Allah? Atau sebaliknya? Dan inilah yang kita perlu faham. Saya ingat buat pertama kali sebagai kenangan awal-awal almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Bila masa tahun 1990 dia mula mengambil tampuk pemerintahan kerajaan negeri Kelantan. Mungkin anda tak tahu saya orang Kelantan kot. Cakap utara lah, 13 tahun duduk utara. Saya asal Pasir Mas. Bila dia ambil, kita tidak mahu buang pekerja. Orang yang dah bekerja dengan kerajaan lama, sorry to say, ini bukan politik, kita nak bahaskan dari sudut kefahaman tadi. Orang yang duduk kerja di syarikat tertentu, sektor tertentu, go on. Kalau kita buang orang ni, siapa yang nak kerja? Kita bukan nak buang orang, kita nak baiki skeptik dalaman. Yang sebelum ni mereka bekerja dengan satu kefahaman yang lain, kali ni kita nak bubuh mereka bekerja tempat yang sama dengan kefahaman yang baru. Yang bukan hanya kerja ada keterkaitan dengan material dan keduniaan semata-mata. Tapi lebih jauh kita ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan Rasul, ada hubungan dengan agama.
Gerak kerja kita ni bukan di luar saja soal ibadat saja, soal hidup sehari-hari adanya halal dan haram. Tapi kita kena ingat dalam gerak kerja kita pun kita terikat dengan agama. Kita terikat dengan sistem hidup yang dinamakan sebagai Islam. Ada halal, ada haram dia. Buat benar, niat betul, dia jadi baik, dia jadi okey. Niat salah, buat tak kena, setinggi mana level dan pangkat kita, kita tahulah apa habuan menanti kita. Benda ni kena pasang betul-betul. Benda ni kena ingat betul-betul. Kerja bukan sebagai suka-suka, menanti imbuhan setiap penghujung bulan, gaji, allowance dan bonus tertentu, bukan sekadar tu. Tapi kita juga harus memikirkan gaji di hujung dunia, bonus di hujung dunia, allowance di hujung dunia, di mahsyar kelak. Adakah allowance, bonus dan gaji akan turut kita terima selain daripada kita menerimanya atas dunia? Baik, itu kita sebut tentang konsep kesempurnaan. Apapun itulah kesempurnaan yang kita dambakan, tetapi tidak mutlak. Sasaran nak jadi baik mesti kena ada setiap masa, bukan berpada dengan apa yang kita miliki sekarang.